Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau dan ahli-ahli jawatan kuasanya, yang bahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, para ulama, alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pagi ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, diberinya kita kesempatan untuk berada di dalam majlis ilmu setelah terputus selama 6 bulan. Kali terakhir saya datang kemari 29 hari bulan juga, 29 hari bulan 2. Bulan 3 tak datang, bulan 4 tak datang, bulan 5 tak datang, bulan 6 tak datang, bulan 7 tak datang, bulan 8 baru datang. Dikurung oleh satu makhluk yang sangat halus, yang tak nampak oleh mata kita. Mata kita pun tak nampak. Yang dikurungnya bukan kita aja. Semua manusia dikurung. Tak kira lah dia raja pun kena kurung, presiden pun kena kurung, Gubernur pun kena kurung, Perdana Menteri pun kena kurung, komander tentera-tentera yang terkuat pun kena kurung. Tak kira lah komander Amerika tu punya dia kuat, dikurung oleh benda yang halus ni. Itu dia tentera Allah. Tak ada siapa yang lalu melawannya. Mudah-mudahan dengan persambungan majlis ilmu ini akan menjadikan kita lebih ingat kepada Allah SWT, lebih bertakwa kepadanya, dapat kita sungguh-sungguh menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Dan syukurnya kita sekarang sudah berada di tahun yang baru, bulan Muharram, tahun baru ni. Dan hari ini pula hari Ashura, 10 bulan Muharram. Jadi banyak perkara-perkara yang sunat dilakukan untuk pada hari ini. Paling utama ialah puasa. Sunat tu ya. Kemudian banyak lagi. Tapi saya tak puasa. Pasal dekat rumah saya tu ada pula orang kenduri.
Ngawinkan anak pula hari ni. Jadi tak ada puasa hari ni. Tapi bagi mereka yang tak ada apa halangan, sunatlah berpuasa. Apa arti sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok dibuat. Ya, sunat. Itu nombor satu. Selain daripada itu, hari ni tahu, sunat kita baca suratul Ikhlas. Tahu apa suratul Ikhlas? Qul huwallahu ahad. 1000 kali. Cari tasbih 10. Dah habis satu letak. 1000 kali. Hari ni. Boleh buat tak? Boleh. Apa malam, apa halangannya ya? Boleh. Jangan sembang. Nak sembang pun itu sembangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Tapi nak baca betul-betul. Jangan macam kita baca Qul huwallahu glori. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Waqaf pun tidak, wasal pun tidak. Nak baca betul-betul. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Tarik nafas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca betul-betul baru ada pahala ke tak? Macam menuri dah. Baca Qul huwallahu ahad berapa kali pun yang habis pulut aja. Pahala tak dapat apa-apa. Nasi minyak ni habis. Wasal midah, waqaf midah. Quran ni kena baca betul-betul. Ya, warattil Quran tartila kata Allah ya. Bacalah kamu Al-Quran dengan tertil, ikut hukumnya. Cakap Melayu tak apa. Selawat tak apa. Tapi Quran kena baca betul-betul ya. Kena baca betul-betul. Dia ada pernafasan, ada idgham, ada iqlab, ada izhar, ada mat wajib, ada mat jaiz, ada qalqalah. Kena baca betul-betul Quran ya. Malanglah kalau kita dah umur 70 baca Quran pun tak erti lagi. Ya. Jadi baca betul-betul tu 1000 kali. Kemudian baca juga doa ni. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 70 kali. Sunat juga dibaca yang tadi tu ya. Qul huwallahu tadi 1000 kali. Ini 70 kali aja. Kemudian selain daripada itu sunat kita bercelak. Hari ni sunat bercelak. Siapa ada celak di rumah keluarkan. Ya. Kemudian sunat juga kita meluaskan belanja rumah. Kalau hari belanja rumah kat rebui saja. Hari ni carilah yang baik-baik sikit. Ikan jenahak ke, ikan siakap ke, ya, ayam ke. Ayam nak kita tak ada standard dah. Sunat meluaskan perbelanjaan rumah. Selain daripada itu, sunat menziarahi orang sakit. Kalau ada dengar orang sakit, pergi ziarah dia. Orang sini senang je, pergi Batu Gajah tu hospital tu ada orang sakit lah. Ziarah dia kalau mampu. Kemudian lagi apa? Banyak lagi benda yang kita patut buat ni tau. Memuliakan orang miskin. Orang miskin tu muliakan dia. Kemudian menunjuk jalan kepada orang yang sesat. Mana tengok orang pakai seluar pendek itu kaburkan. Jangan pakai seluar pendek, haram, ikut mazhab Syafi'i tak boleh kata ya, kaburkan tu. Dan berbagai-bagai banyak ada beberapa Ini disarankan oleh tuan guru kita dulu. Dah tak ada dah. Dia petik daripada hadis-hadis, dia petik daripada fadilat-fadilat di bulan Muharram ni, 10 bulan Muharram. Ada banyak benda perkara yang berlaku pada 10 bulan Muharram ni. Ya, di antaranya ini boleh baca dalam kitab namanya Durratun Nasrin. Di antaranya Nabi Adam berjumpa kembali dengan opah kita Siti Hawa pada 10 bulan Muharram. Setelah terpisah, mula-mula dua-dua dalam syurga. Keluar dari syurga, dihantar ke dunia ni kerana melanggar perintah Allah. Apa kata Allah? Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Kata Allah Al-Quran ya. Jangan kamu hampir dengan pokok ini.
Nanti kedua-dua kamu akan jadi orang-orang yang zalim kalau kamu langgar perintah aku ni. Tapi mereka bukan saja hampir dengan pokok ni, makan pula buah ni. Ya. Pokok ni namanya pokok apa? Pokok khuldi. Itu yang menggelorkan setan tu. Allah kata hazihi syajarah aja, pokok ini. Tapi kata setan, dia ngabur pada Nabi Adam, ngabur pada Siti Hawa. Ya. Kamu tahu tak apa nama pokok ni? Entah, kata Siti Hawa. Mana saya tahu ni? Mana saya tahu ni? Inilah dia pokok khuldi. Siapa makan buahnya, dia akan kekal di syurga ni. Buahnya buah apa? Ya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, pokok khuldi buah apa? Buah khuldi lah, ya Allah. Mana ada pokok jerin buah manggis? Pokok durian buah apa? Buah durian lah. Ada tak pokok lain buahnya lain? Ada? Ada pokok tu lain buahnya lain? Ada? Kuis perdana pagi ni. Pokok lain buah lain ada? Ada. Pokoknya kabung, buahnya kantor. Ini betul. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan kekal di syurga. Ya? Jadi dua-duanya terpedaya oleh syaitan lalu makan. Bila makan keluar daripada syurga. Diperintahkan keluar dari syurga. Dihantar. Nabi Adam dihantar ke Pulau Serendip namanya. Tahu Pulau Serendip? Ceylon. Sekarang ni pakai Ceylon apa? Sri Lanka. Sedangkan Siti Hawa dihantar kepada dia di Padang Arafah. Akhirnya pada 10 bulan Muharram berjumpa. Hari Ashura ni ya. Banyak peristiwa yang besar-besar berlaku pada hari itu. Nabi Nuh bahteranya mendarat di Bukit Judi juga pada 10 bulan Muharram. Nabi Ibrahim lepas daripada api Namrud juga pada 10 bulan Muharram. Nabi Musa lepas daripada tentera Fir'aun. Berapa? 10 bulan Muharram juga. Hari Ashura ni. Dipanggil Ashura. Ashura tu Ashar. Ashar tu 10. Lagi Nabi Isa diangkat ke langit. Setelah dikepung oleh orang Yahudi tu. Juga pada 10 bulan Muharram. Lagi Nabi apa? Nabi Ayub. Sembuh daripada penyakitnya. Berpuluh-puluh tahun mengidap penyakit kulit. Juga sembuhnya pada 10 bulan Muharram. Nabi Yaqub buta matanya. Kenapa? Kenapa buta matanya? Rindu benar dengan anaknya iaitu Nabi Yusuf. Ya, royak. Menangis sampai habis air mata. Buta mata tu. Macam Kasim Selamat. Tak pernah kena tengok. Ya Allah, dia tak pernah tengok. Saya seorang yang tengok ni. Buta mata kerana habis air mata tu. Akhirnya disembuh balik. Dapat penglihatannya kembali pada 10 bulan Muharram. Banyaklah peristiwa-peristiwa besar pada 10 bulan Muharram. Jadi wajar kita besarkan 10 bulan Muharram. Nombor satu dengan puasa ni. Siapa yang boleh puasa lah. Tak boleh mana nak buatnya. Orang kena gastrik. Kalau tak makan dia pengsan. Terus lah puasa. Kerana hukumnya sunat. Macam saya tak boleh. Kerana ada orang menduri. Kalau tak, saya biasanya puasa lah tu 10 bulan Muharram ni. Tapi hari ni ada orang kahwin pula. Ngantor koma betul, beria benar ngantor koma ni. Kampung saya pula tu. Jadi tak paksa lah ya. Ada ayah ni boleh minum lepas ni. Jangan neguk ayah liur boleh tengok saya minum kan? Alright. Itu ya. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang masih ingat ceramah saya yang akhir pada 29 bulan 2 tahun yang itu, tajuknya ialah iman. Ingat ke dah? Dah tak ingat tau. Penat datang dari kampung. Siapa pun tak ingat. Tajuknya iman. Ya, iman itu ada 5 peringkat. Kita imbas kembali. Ya, iman itu ada 5 peringkat. Yang pertama namanya iman taklid. Yang kedua namanya iman ilmu. Yang ketiga namanya iman ayan. Yang keempat namanya iman haq. Dan yang kelima namanya iman haqiqah. Sekali lagi. Yang pertama iman apa? Udah lupa, penat ngabur. Kejap ni ngabur. Iman taklid. Iman taklid artinya iman ngekor-ngekor. Iman paturut.
Ya? Iman pak turut, ngikut-ngikut je. Orang kata Allah tu ada, dia kata Allah ada. Tapi ditanya apa dalil Allah tu ada, dia tak boleh jawab. Apa dalil Allah tu ada? Apa bukti Allah tu ada? Ada lah. Aku tak nak ada ke? Apa buktinya? Mak kata ada lah. Apa kata ada lah. Ustaz kata ada lah. Tok Imam kata ada lah. Itu buktinya. Dia tak boleh nak jawab. Itu iman taklid. Iman yang jenis ini tak diterima Allah darinya. Ya, belum terima Allah. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan jangan lagi iman ini. Kerana iman ini belum tak diterima oleh Tuhan lagi. Kalau mati dalam keadaan iman ini, mati dalam keadaan tak beriman. Tak diterima imannya. Kecuali kalau iman itu iman taklid juga, tapi dia betul percaya 100%, tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham, 100%, dan yang dia percaya itu Tuhan yang sebenarnya. Itu baru terima. Kalau tidak. Tapi kena kenal Tuhan yang sebenarnya. Siapa yang sebenarnya Tuhan? Allah tu. Macam mana sifat Allah tu? Percaya semua. Yang wajib 20, yang mustahil 20, yang harus satu, kena belajar sifat 20 ya. Siapa tak hafal lagi sifat 20, hari Senayan esok daftar nama di tadika Islam. Kerana cucu kita hafal. Cucu kita hafal tak? Hafal. Allahu wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an Allahu basiran mutakalliman Allahu wujud dan seterusnya. Cucu kita hafal, toknya pula tak hafal, opahnya tak hafal. Esok hari Senayan esok apa buat? Tadika Islam, daftar nama di tadika Islam, belajar balik. Gitu juga ni belakang ni. Ada yang tak hafal lagi ke? Hari-hari tengok tu. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Tak hafal lagi. Kalau tak hafal juga, hari Senayan esok apa buat? Daftar nama di tadika Islam. Ada guru tadika dalam tu. Itu iman taklid, iman ngeko-ngeko, iman ngikut-ngikut. Yang kedua iman apa? Ilmu. Ini dah sah. Dah diterima Tuhan. Dia dah tahu dalil akal dia pun tahu, dalil nakli pun dia tahu. Dalil Quran pun tahu, dalil hadis pun dia tahu. Bila dia tanya, kamu percaya ada Allah tak ada? Percaya. Apa buktinya? Setiap satu tu mesti ada penciptanya, mesti ada pembuatnya, mesti ada tukangnya. Botol ada tukangnya, lampu ada tukangnya, kipas angin ada tukangnya, melesah ada tukangnya, semua ada tukang. Kalau dah semua ada tukang, takkan matahari tak ada tukangnya? Itu akal dia fikir lah. Takkan matahari tak ada tukangnya, takkan bulan tak ada tukangnya, takkan laut tak ada tukangnya, takkan gunung tak ada tukangnya, mesti ada tukang. Siapa tukangnya? Itulah dia Allah. Ada otak dia berfikir hal itu. Logik akal, menggunakan logik akal. Diterima Tuhan tak? Terima. Paling komannya ini nak tahu. Itu iman ilmu tu dah ada. Kemudian dalil nakli pun dia tahu juga. Tadi dalil akli, dalil akal, ini dalil petikan daripada Quran dan hadis. Dia tahu. Dia dah baca. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Dah tahu yang tu, sah imannya, dapat masuk syurga. Layak masuk syurga. Tapi masih dalam bahaya. Masih dalam bahaya. Kenapa? Mudah benar dia tergoda dengan syaitan dan hawa nafsu. Masih lagi tak dapat mengekang dirinya daripada melakukan maksiat. Bahaya. Kerana imannya hanya di otak. Ini ulang kaji dulu ni dah. Sudah saya sebut dulu ni. Imannya hanya di otak, tak sampai di... Ni apa? Tak sampai di hati. Dia hanya tahu tapi tak terasa. Tahu Allah itu ada tapi tak terasa Allah itu ada. Tahu syurga itu bagus, hebat, lazat, tapi tak teringin nak masuk syurga. Tak ada apa? Tak ada usaha nak masuk syurga. Tahu neraka itu dahsyat. Tahu neraka itu azab. Tahu neraka itu tempat sengsara, tapi tak ada takut dengan neraka. Masih lagi melakukan maksiat. Kerana dia tak terasa.
Masih lagi buat maksiat. Masih lagi hari Sabtu ni ambil nombor ekor. 986. Tahu mana 986? Ada luar tu. Kalah dengan syaitan dan hawa nafsu. Jadi maknanya dia layak masuk syurga tapi masuk neraka dulu. Kebenar ke jangan? Kebenar kan? Masuk neraka dulu. Dah habis dosanya, baru dia keluar daripada neraka dapat masuk syurga. Siapa nak angkat tangan, saya nak angkat gambar ni. Mana kopi orang dah ni. Ada orang dah tu tau. Ada tak? Lantak lah kata dia aku sampai masuk neraka. Ada orang cakap apa tu? Ada orang cakap apa tu? Ada. Pergilah kamu masuk syurga. Aku tak payahlah. Jadi ini iman ilmu. Bahaya. Mudah saja melakukan perkara-perkara syirik dan sebagainya. Itu iman ilmu. Yang ketiga namanya apa? Ayan. Ain, ya, alif, nun. Iman ayan. Ini iman dah terasa di hati. Ada beza tak? Tahu di otak, terasa di hati. Ada beza tak? Ada beza tak? Kalau dia ada terasa di hati, maknanya dia takut untuk melakukan maksiat dan tak berani meninggalkan perintah Allah Taala. Takut untuk melakukan maksiat dan takut juga meninggalkan perintah Allah. Jadi dia akan buat segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Itu iman ayan, dah terasa di hati. Tandanya apa kata Allah? Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergementar jiwanya. Sebut nama Allah gemetar dia. Kenapa? Kerana dia terasa di hati. Bila sebut Allahu Akbar, terasa Allah yang Maha Besar. Bila sebut Sami Allahu liman hamidah, terasa Allah tu mendengar apa yang sesiapa yang memuji dia. Itu iman ayat namanya. Kalau setakat tahu tak ada. Apa dalilnya? Tahu aja tapi tak terasa. Apa dalilnya? Siapa tak tahu sembahyang 5 waktu sehari semalam tu wajib? Siapa tak tahu? Semua orang tahu. Tapi ada orang tak sembahyang. Ada orang tak sembahyang? Nihin aja. Jenuh tok bila tu azan. Hayya 'alas solah tu bila dia nihin buat takti. Ya. Dekat surau tu. Dekat masjid tu. Dengar kan tak dengar? Tapi nihin lagi nyuci mutaka pakai seluar pendek bujang je keluar pusat. Ada tak orang kau itu? Ada ke tak ada? Itu iman ilmu lagi. Dia nak iman ayat nak terasa. Bila sebut hayya 'alas solah, dia tinggal segala kerja buat datang untuk menyahut surat itu. Kalau di rumah terus bersedia untuk mengerjakan sembahyang. Itu dah terasa di hati. Sebut nama Allah bergementar jiwanya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah lagi imannya. Itu iman ayat namanya, terasa di hati. Orang iman ayat ni dia tak masuk neraka. Dia dapat masuk syurga, ya. Layak masuk syurga, tak payah masuk neraka. Ndak ke tak ada. One more time, ndak ke tak ada. Atau buatlah apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang, ya. Cuma kalau setakat ayat ni lambat sikit masuk syurganya. Kenapa? Kenapa lambat? Kerana dia banyak harta yang perlu dihisap. Kena dicek di akhirat. So everything will be accounted for. Semua akan dicek. Tak ada satu yang ketinggalan. Jadi orang akan cek tu lambatlah masuk syurganya, ya. Tapi tak masuk neraka. Okeylah tu, asalkan jangan masuk neraka, ya. Lambat-lambatlah tak apa. Jangan masuk neraka. Tak ada siapa lalu nahar neraka. Siapa lalu nahar neraka angkat tangan. Udah masuk neraka besok orang jerit pekik tau. Apa? Allah kapur kita. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Surah Sejadah. Tiap minggu baca di Tuan Haji Wahab, ya. Wahai Tuhan kami, kami dah lihat neraka tu dahsyatnya. Absarna, kami dah lihat apinya menggunung-gunung. Malaikat-malaikatnya garang-garang, kasar-kasar, ganas-ganas. Ulurnya sepanjang-panjang, matuk-matuk je kerja menggigit-gigit je kerjanya ulur dalam neraka tu. Anjing pula menggigit juga. Tak tahan kita. Tak ada sampai lalu naharnya api neraka ni. Ingat tuan-tuan dan puan.
selemah-lemah api neraka. Nanti ada masa esok kita cerita tentang neraka ya. Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Faham ke ni? Selemah-lemah api neraka adalah 70 lebih kuat, 70 kali ganda lebih kuat daripada api dunia. Api dunia apa yang paling kuat? Apa yang paling kuat api dunia ni? Gas. Ya. Yeah. Bagi saya laser nombor satu kuat. Tahu laser? Ya Allah, tahu laser. Cahaya yang keluar tu, ya, besi mencayuk. Tapi itu tak sampai ya, 70 kali ganda. Bunga api neraka tu 70 kali ganda lebih kuat daripada laser yang terkuat ni kan. Itu api neraka, tak sampai lalu nohon ya. Jadi iman ayan ni dia terasa di hati, tak nak neraka. Tapi kerana dia banyak apa? Banyak harta dicek, harta jadi lambat dah kena cek. Macam kita turun dari kapal terbang, ada cek tak? Ada custom tak? Kalau dia melenggang, apa tak bawa beg, tak ada, apa tak ada, apa kata custom tu? Apa kata? Jalan lah katanya. Tapi kalau dia nolak 18 troli, tahu troli? Tolak 4 barang tu, 18 troli tu, beg ada macam-macam. Macam lama tak ceknya? Lama ke tak? Lama cek. Sebab itu tuan-tuan, orang miskin yang bertakwa dulu masuk syurga daripada orang kaya yang bertakwa. Dia kaya tapi bertakwa tau. Mayang tak tinggal semua dah sekali buat. Tapi dia kaya, banyak-banyak kata. Dulu orang miskin tu, dua-dua takwa ni, dulu dia masuk syurga daripada orang kaya yang bertakwa tu selama 500 tahun dulunya. Tahu? Jadi orang kaya yang bertakwa tu 500 tahun lambatnya. Kenapa? Kena cek. Everything will be accounted for. Faham kena macam orang putih ni? Tak erti mana ngaji orang putih tu. Nothing is going to be left out. Allah ada sebut dalam Quran, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu akan diperiksa, disoal tentang apa saja yang kamu terima dalam dunia ni. Apa nikmat yang kamu terima dalam dunia semua akan dicek. Mana dapat duit, kamu beli macam mana caranya, hutang ke, hutang ada riba ke tak, semua everything will be accounted for. Tak ada satu yang ketinggalan. Jadi sebab itu dia lambat masuk syurganya. Ini iman ayat. Tapi tak apalah, lambat berlambat dah, asalkan jangan masuk neraka. Yang keempat apa iman-imannya? Iman hak. Iman hak ini iman para sahabat. Ini orang yang masuk syurga tanpa hisab. Para sahabat, wali-wali. Wali banyak ni. Banyak wali tak? Masuk syurga tanpa hisab lah. Tapi bukan wali itu. Wali itu tak pakai. Itu wali apa? Itu wali nikah. Saya pun dah 3 kali jadi wali nikah. Tak pakai dah. Ini nak wali Allah. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Seperti Imam Syafi'i. Seperti Imam Hanafi. Imam Hanbali. Imam Maliki. Jenis-jenis itu ya. Yang masuk syurga tanpa hisab. Seperti apa? Ibrahim pun ada seorang tau. Masuk syurga tanpa hisab. Ibrahim apa? Ibrahim Ishaq. Ibrahim Ishaq tak ada. Dia bukan wali. Dia kuali. Ini Ibrahim bin Adham. Ada mengatakan Ibrahim bin Idham ya. Masuk syurga tanpa hisab. Wali-wali Allah tu. Itu jenis-jenis itu. Itu yang memiliki iman hak ya. Iaitu dia selain daripada itu, ya kata Allah Al-Quran yang tadi, yang ayat yang saya baca tadi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergemetar jiwanya. Sudah saya sebut tadi tau. Di samping itu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami bertambah imannya. Baca Quran je, bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Selain daripada itu dia bertawakal kepada Tuhan mereka. Menyerah diri kepada Tuhan mereka. Apa saja Allah nak lakukan kepada dia, diterima saja. Redha je apa yang ketentuan Allah Taala. Lagi alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iaitu mereka juga yang mendirikan sembahyang dan menafkahkan harta mereka di jalan Allah.
Ulaika humul mu'minuna haqqan. Inilah dia orang-orang yang memiliki iman yang sebenar-benarnya. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka itu pangkat di sisi Allah mereka, di sisi Tuhan mereka. Dapat pangkat. Di akhirat ada pangkat tau. Dalam syurga pun ada pangkat masing-masing. Bukan serupa je dah. Ada pangkat muflihun, ada pangkat al-faizun, ada pangkat al-abrar, ada pangkat ashabul yamin, ada pangkat siddiqin, ada pangkat muqarrabin. Itu pangkat-pangkat di syurga. Lebih baik daripada pangkat dunia ni. Dunia ni ada pangkat juga. Kalau ada terimalah. Kalau ada lah. Kalau ada orang nak bagi AMN, PJK, terimalah. AMP. Tapi di akhirat esok lagi bagus. Kalau ada orang nak bagi pangkat datuk, terimalah. Tapi yang di akhirat tu lagi bagus. Di dunia ni macam-macam ada ya. PJK, AMP, AMN apa? Lagi JKR, TNP. Lagi DID. Tan Sri. Tun Sri dah apa saja terimalah. Tapi di akhirat tu lagi bagus. Itu lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, dan dapat keampunan dari Tuhan mereka dan dapat mereka rezeki yang baik, paling baik. Apa rezeki yang paling baik di akhirat? Syurgalah. Ini iman hak, masuk syurga tanpa hisab. Yang kelima iman apa? Haqiqah. Haqiqah. Sebut betul-betul haqiqah. Jangan aqiqah. Kalau aqiqah apa? Nyembelih lembu. Ini haqiqah. Iman yang sebenar-benarnya. Yang ini tak ada. Bukan saya, bukan tuan-tuan, bukan perempuan. Ini iman rasul-rasul. Ada ke rasulnya kat tangan? Nak tengok mana? Ada rasulnya. Balik tabiat tu ada rasul tak? Tak ada ya. Ini iman rasul-rasul. Ya, bulan rasul ada? Di mana? Itu nama kedai. Ini dia rasul tu. Seperti Nabi Musa, Nabi Idris, rasul-rasul lah ya. Nabi Nuh dan sebagainya. Itu rasul-rasul. Itu iman. Iman rasul-rasul. Ini 5 peringkat iman. Ya. Sebenarnya itu ulangannya udah 40 minit ulangan aja. Ya. Macam mana? Ini hari ni tajuknya. Pendek aja tajuk pagi ni ya. Udah kita ulang, kita mari tajuk. Macam mana nak menguatkan iman? Ndak ke tak ndak iman? Ndak iman yang kuat ke ndak iman yang lemah? Ndak kuat. Supaya kita dapat masuk syurga tanpa hisap. Boleh tak? Boleh walaupun kita dah tua. Yang dikirim penghujung nanti tau. Yang dikirim penghujung masuk. Bukan kejap ni. Penghujung masuk. Kita mati dalam keadaan beriman ke tak? Ya? Jadi macam mana nak menguatkan iman? Supaya iman jadi kuat, supaya kita boleh masuk syurga tanpa hisap, supaya kita tak masuk neraka. Ya, ada 3 proses. Ini tajuk pagi ni. 3 proses. Yang pertama dipanggil takhalli. Takhalam ya, takhalli. Yang kedua namanya tahalli. Tadi ni ya. Tahalli, tahalam ya. Yang ketiga tajalli. Yang pertama takhalli. Takhalli itu artinya apa? Membuang sifat-sifat mazmumah dari dalam dirinya. Sifat mazmumah tu banyak, beribu-ribu, beratus-ratus. Ya. Tapi Imam Ghazali menggariskan ada 10 sifat mazmumah tu. Kena hilangkan, buang. Ya. Apa sifat mazmumah? Sifat-sifat yang dikeji oleh Allah Taala. Sifat-sifat yang membawa keburukan kepada diri kita dan juga kepada masyarakat. Itu mazmumah. Seperti apa? Baca kitab tasawuf. Sini ada ngaji tasawuf tak? Siapa ngajarnya? Ustaz Anwar Murad. Budaknya orangnya kecil je, tapi punya ilmu yang banyak. Dia mengajar sifat-sifat mazmumah. Bermula dengan apa? Syarhul ta'am. Bermula dengan syarhul ta'am. Kuat makan. Dia nak meradak aja, nak melantak aja. Nak bercikir aja. Tahu bercikir? Tak tahu kena macam apa ni. Makan nambah? Oh lagi ya. Ya. Itu syarhul ta'am. Kemudian syarhul kalam. Apa syarhul kalam? Nak bersembang, nak cakap je, pobit.
Ya. Kemudian lagi apa? Apa lagi? Hubbud dunia, kasihkan dunia. Kemudian kedekut dan sebagainya. Riak, ujub, takabur itu semua sifat-sifat mazmumah ya. Kena buangkan. Siapa yang tak takabur angkat tangan? Siapa yang tak riak angkat tangan? Ya, siapa yang tak takabur? Takabur kita ambil satu je dah kan pagi ni ya. Kita ambil takabur. Siapa yang tak takabur? Takabur itu siapa yang takabur artinya dia mewarisi sifat daripada siapa? Siapa makhluk yang pertama takabur? Iblis. Siapa yang tak pesaka dari iblis? Angkat tangan. Itu orang takabur. Asalnya dia riak, asalnya dia ujub. Nombor satu ujub, nombor satu. Apa itu ujub? Heran diri. Nombor satu manusia atau makhluk yang ujub ialah iblis. Sebab orang tak tahu. Malaikat tak tahu, siapa tak tahu. Ada cerita tentang iblis. Ujubnya iblis. Cerita pagi ni. Ada masa lagi, ada sikit ni jawab ya. Sikit dah. Ya. Lama yang boleh. Ya ke, lalu aku tunggu sampai pukul 10. Sabual lah, teman dah kutang aja. Kita cerita nanti. Iblis asalnya dia ujub. Tapi dia tak khabar orang lain. Pada satu hari ada seorang malaikat. Dia nengok takdir makhluk langit tu. Tahu takdir? Nengok pada di Lauh Mahfuz tu. Malaikat ini apa, ini apa, ini apa, ini apa dia tengoknya. Takdir tu. Diizin dengan izin Allah lah. Tengoknya dia tak sebut nama. Ada seorang malaikat, ada seorang penduduk langit, bukan malaikat pun, penduduk langit. Tak kira malaikat ke jin ke, tapi penduduk langit tahu. Dia menjadi ahli neraka. Dia seorang aja. Tapi tak kapal siapa-siapa. Dia pun naik balik ke langit, tampilnya ngobak. Tahu ngobak? Apa ngobak? Meraung. Koyak. Dia pun menangis. Wow, malaikat lain heran. Apa kena kamu menangis? Takut. Kata, kenapa? Kerana salah seorang daripada kita ni, penduduk langit ni akan jadi ahli neraka. Masuk, jadi kafir dan masuk neraka. Mana kamu tahu? Aku baru lepas tengok takdir di apa, Lauh Mahfuz tu. Iya ke? Kemudian dengar itu semua malaikat koyak. Semua malaikat menangis lagi. Ada seorang yang tak menangis. Penduduk langit tak menangis. Seorang. Siapa namanya? Iaitu Azazil. Namanya Azazil. Dia tak menangis. Itu Demel lah, bukan aku katanya. Demel lah. Tahu siapa Azazil? Iblis lah. Masa dia itu belum lagi dikeluar iblis. Dia iblis tu hanya setelah dia tak nak tunduk pada Adam, baru dipanggil iblis ya. Sebelum itu namanya hebat. Dipanggil dia Abid, dipanggil dia Syahid, dipanggil dia Zahid, macam-macam nama yang baik-baik belakang. Di dunia ni nama di langit dunia ni dipanggil Abid dan sebagainya. Bukan iblis tau. Bila dia tak nak tunduk pada Adam, baru dia tukar nama kepada iblis. Dia ready je, dia steady je, tak ada menangis-nangis pun. Apa benda? Ya, malaikat lain menangis lah, menangis. Dia pun bermesyuarat. Macam mana kita nak buat ni kata? Mari kita suruh tok guru kita doakan kita. Tahu siapa tok gurunya? Masa itu Azazil jadi tok guru. Tok guru malaikat tu tahu, hebat tu. Azazil. Dia lah jadi tok gurunya. Mari kita suruh dia doakan kita supaya tak kena kita. Ya. Udah mesyuarat tu, jumpalah mereka dengan Azazil ya. Azazil pun relax senyum je. Oh boleh, kata, no problem, I can pray for you, kata dia. Sampai masanya, semualah menghadap Azazil tu. Minta doa dengan Allah Ta'ala. Azazil tukang doanya. Apa kata Azazil? Dia berdoa. Dia doa. Allahumma la taghdab alaihim. Itu doanya. Allahumma la taghdab alaihim. Ini aja. Kalau saya doa habis itu, tuan-tuan pun tak berapa faham. Okay? Tengok tangan saya. Seperti cakap Melayunya, Allahumma la taghdab alaihim. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan engkau murkai terhadap mereka. Jangan engkau marah ke mereka. Tengok tak? Allahumma la taghdab alaihim. Tengok jari saya ni. Allahumma la taghdab alaihim. Ada tak yang tak kena doa tu? Siapa tak kena? Tukang baca tu tak kena ya. Yang lain semua Allah ampunkan. Allah tak murka mereka. Ada seorang yang Allah murka. Siapa? Tukang doa tu ya. Azazil.
Kerana masa itu dia ujub. Dia rasa bukan dia. Dia rasa demo yang kena tu. Bukan dia, dia rasa diri dia tu. Sebab itu kita hari ni jangan ujub. Jangan rasa heran diri. Jangan rasa syok sendiri ya. Jangan nyengit balik daripada surau dengar. Aku kalau mati kan syurga mana agaknya. Jangan. Syurga Firdaus ke Jannatul Naim ke, jangan perasan. Tahu perasan? Tahu perasan? Apa perasan? SS apa? Syok sendiri. Ya. Jadi masa itu Azrail syok sendiri bang. Akhirnya tak adalah cerita tu. Bila terserlahnya Azrail ni menjadi takabur dan ujub dan sebagainya. Bila terserlah, bila Allah perintahkan malaikat-malaikat supaya sujud pada Adam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ketika itu ingat ketika aku perintahkan malaikat-malaikat supaya sujud kepada Adam, semuanya sujud. Fasajadu, artinya semua sujud. Illa iblis, melainkan iblis. Aba wastakbar, dia ingkar lagi takabur. Wa kana minal kafirin. Dari situlah namanya bertukar kepada iblis. Jadilah dia kafir ketika itu. Asalnya ujub. Kemudian dia takabur. Aba wastakbar. Mengapa takabur? Kerana dia rasa diri dia lebih hebat daripada Nabi Adam. Allah jadikan Adam daripada tanah, dia dijadikan daripada apa? Daripada api. Mana tahu dia ngapa sendiri? Bila ditanya Allah, ngapa kamu tak nak sujud pada Adam? Apa kata jawab iblis? Ana khairum min, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan aku daripada api dan kamu jadikan dia daripada tanah. Sebab itu aku lebih mulia dari dia. Takkan aku nak sujud dengan dia? Aku lebih mulia dari dia. Macam dalam dunia ni, adakah orang tengok inspektor tabik pada private? Ada kan? Dia jawatannya inspektor atau OSPD. Lalu private tu naik motosikal dia, Honda Cup ya, Cup Chai. Datang, kata OSPD, ada apa tu? Tak ada. Macam itulah. Dari segi logiknya logik. Tapi ini merupakan perintah Allah. Bukan ikut logik ya. Ikut perintah Allah. Jadi sebab itu, jadi kapi oleh iblis itu. Barang siapa yang takabur, barang siapa yang ujub, barang siapa yang riak, ujub, takabur tu, dia mewarisi pusaka daripada iblis. Ini sifat-sifat ini nak buang. Sekali ini nak buang. Itu namanya membuang sifat mazmumah tu namanya apa? Takhalli. Sebut takhalli. Takhalamya. Jadi buang. Habis sifat mazmumah tu. Bila dah buang sifat mazmumah tu, masukkan pula dalam diri kita ni sifat-sifat mahmudah. Apa mahmudah? Yang terpuji. Orang nama Mahmud ada? Terpuji tu. Mahmud tu terpuji. Ya. Ahmad terpuji. Sifat-sifat yang terpuji itu apa? Seperti apa? Taubat, syukur, lagi ikhlas, lagi khauf, takut dengan Allah, tawadhu. Itu semua sifat-sifat terpuji itu. Masukkan sifat-sifat terpuji itu. Keluarkan sifat-sifat yang dikeji, masukkan dalam diri kita sifat-sifat yang terpuji. Sampai terakhirnya apa? Ingat mati. Lastnya ya, ingat mati. Ingat satu, ingat mati. Itu sifat terpuji pula kita. Ada 10. Kata Imam Ghazali. Yang sebenarnya banyak, tapi diringkaskannya kepada 10 sifat. Baca kitab namanya Penawar Bagi Hati. Ada 10 sifat mahmudah itu ya. Ada 10 sifat mazmumah, ada 10 sifat mahmudah. Berakhir dan bermula daripada taubat, akhirnya zikrul maut. Itu semua baik-baik lagi ya. Bila ada dua-dua ni dah buang sifat-sifat mazmumah, sudah masukkan sifat-sifat mahmudah, baru Allah datangkan tajalli ni, namanya tajalli. Baru Allah datangkan tajalli. Artinya ada rasa takut dengan Allah Taala, ada rasa kasih dengan Allah Taala, ada rasa menyerah diri kepada Allah Taala. Itu namanya tajalli. Terasa Allah tu maha hebat, terasa Allah tu maha berkuasa, terasa Allah tu maha mendengar, terasa Allah tu maha melihat, terasa Allah tu maha mengetahui. Ini terasa tau. Terasa Allah tu tahu je. Kalau betul-betul kita terasa Allah tu nampak aja ya. Terasa di hati tu Allah tu dengar aja, lalu kena ngumpat orang. Allah tu dengar aja, lalu kena ngumpat orang. Ya.
Kalau kita tahu betul-betul, terasa di hati kita, Allah tu nampak aja. Apa kita buat Allah nampak. Lalu kena ngambil nombor ekor. Ha? Ha? Lalu? Tak lalu, ya? Ha. Lalu kena berjudi. Lalu kena minum arak. Lalu kena pakai seluar pendek. Allah nampak ni. Ha. Bukan saja Allah nampak, malaikat pun nampak. Kerana Allah utuskan malaikat itu mengikuti kita. Kemana saja kita pergi, ada je malaikat. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kalau dia sedar tu nak tanya orang dalam tu. Kalau betul-betul sedar, berani ke nak keluar rumah nyemua kain ketang dada? Sekali lagi, berani ke nak keluar rumah nyemua kain ketang dada? Jawablah. Tak berani. Kerana dia tahu Allah tu nampak je. Itu namanya tajalli. Terasa Allah tu sentiasa mengawasi dia. Sentiasa Allah tu tahu je. Sentiasa Allah tu melihat dia je. Sentiasa Allah tu mendengar dia saja. Jadi itu tajalli betul-betul, ya. Oleh kerana itu 3 proses tadi. Yang pertama prosesnya takhalli, buangkan sifat-sifat mazmumah. Yang kedua, masukkan sifat-sifat mahmudah, namanya tahalli. Bila ada dua-dua, tajalli itu dari Allah. Allah akan datangkan. Allah akan datangkan rasa takut dengan Allah, dengan Allah, ya. Allah akan rasakan dengan kasih dengan Allah Taala. Allah akan datangkan rasa tawakal kepada Allah Taala. Allah akan datangkan segala kebaikan. Maka kita akan jadi orang-orang yang bertakwa. Tak kata tak takwa. Takwa ni satu sifat yang dijamin Allah masuk syurga. Nanti satu masa lain kita akan cerita tentang takwa je. Banyak cerita takwa ni tau. Panjang ceritanya 1 jam setengah. Lalu dengar. Lalu nunggunya. Kini. Ini pun dah lengur tu. Mula bersilir. Betul selemput. Betul selir balik. Betul selemput balik. Nyandur boleh tak ada. Macam suara kita nyandur tiang tak apa. Orang tak ada tiang ni macam mana? Dinding-dinding tak apa. Cerita takwa je. Takwa ni sifat yang paling rendah, yang menjamin kita keselamatan dunia dan akhirat. Kerana Allah jamin. Apa kata Allah? Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Itu di dunia ni. Rezeki orang bertakwa pun dijamin oleh Allah Taala. Ini mana betul dia tadi? Ada sini ke? Bukan sini kan? Ada tulis wa man, bukan sini, surah mana tadi? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Semua apa ni? Orang menjaga mesti apa? Letak frame tu di kedai. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrih. Qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Yang Allah jamin orang takwa tadi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi dia jalan kelepasan, keluar daripada masalah dia. Allah selesaikan masalah dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan dapat rezeki dari sumber-sumbernya dia tak tahu dari mana datangnya. Ada Tuhan bagi rezeki. Syarat dia bertakwa. Ayat ni untuk diamalkan, untuk bukan nak beli frame letak di kedai, ya. Untuk diamalkan. Jadi orang bertakwa, Allah jamin rezekinya. Dia makan gaji dengan Allah. Itu di dunia ni. Di akhirat pun Allah jamin juga untuk bertakwa, ya. Apa kata Allah? Innal muttaqina fi maqamin amin, fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu sentiasa berada di darjat yang selamat, maqam yang selamat. Di mana selamatnya? Mereka berada di dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan. Mereka berada dalam syurga. Nak syurga tak? Tak. Ada berapa syurga? 8 syurga, ya. Syurga ada 8. Ya. Nanti kita cerita tentang syurga. Banyak orang cerita ni. Janji nak cerita syurga. Tapi tak cerita apa lagi. Ya. Dia berada dalam syurga. Syurga itu tempat seronok ke tempat menderita? Seronok. Apa kerja dalam syurga? Tak ada kerja. Masak, hidup, apa hidup. Ada. Nak makan macam mana? Nak makan macam mana?
Lintas di hati aja, aku dah makan tom yum. Oh, datang tom yum tau. Dibawa oleh wildan yang cantik cerita. Wildan tu yang pembantu. Daripada anak-anak orang kafir yang mati kecil, dia jadi pembantu di syurga tau. Itu namanya wildan. Dia bawanya sepinggan apa? Tom yum. Dia mula, sila makan Tuan Haji Wahab. Kata Tuan Haji Wahab makan. Nak kata nak ni? Bukan Tuan Haji Wahab je, semua ni dapat. Sila makan Tuan Haji Leman. Ada je Leman? Tak ada. Sila makan Tuan, apa nama tak? Haji Talib. Sila makan, mana Tuan Haji Talib? Sila makan Tuan Haji Talib. Nak kata nak? Itu syurga ya. Lintas di hati je dapat apa benda yang dikendaki ya. Itu dia di syurga ya. Dijanjikan syurga. Dalam syurga tu ada apa? Ada air pancut. Fi jannatin wa uyun. Air pancut ni cantik ke dah? Di dunia ni ada tak air pancut? Ada. Nak tahu mana cantik ke dah, pergi kepo. Depan rumah lama Menteri Besar tu ada roundabout tu. Ada air pancut tu ya. Dengan warna-warninya. Punyalah cantik ya. Itu air pancut dunia. Di akhirat esok lagi cantik ya. Lagi hebat. Lagi bagus. Itu janji Allah SWT bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi hendak kita nak takwa ni? Hendak bertakwa lah kita ya. Mudah-mudahan. Itu 3 cara nak menguatkan iman. Apa tadi yang pertama? Udah lupa ya, penat. Sejam ngajarnya. Yang pertama namanya apa? Takhalli. Sebut. Sekali lagi. Yang kedua? Takhalli. Takhalli. Yang ketiga? Tajalli. Takhalli, tajalli. Baru insya-Allah iman kita akan jadi kuat. Bila kuat iman, tak ada lagi kita apa? Tak ada lagi kita melakukan maksiat ya. Jadi cukup sekarang itu untuk pagi ni. 7:30 ya. Salah silap minta ampun, minta maaf ya. 5 bulan kita tak jumpa. Ya. Ini baru jumpa ya. Minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan dapat sesuatu yang bermanfaat. Ada manfaat tak ke? Ada. Alhamdulillah. Mendorong kita, mendorong saya dan mendorong tuan-tuan dan puan untuk kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Salah silap minta ampun, minta maaf. Mana yang terpukul, mana yang terbeliung, mana yang terkapak, mana yang tersinggung, minta ampun, minta maaf ya. Begitu kalau ada yang tersmash, minta ampun, minta maaf ya. Saya datang dari kampung dah nak nyemeh je dah. Cadangnya nak drop shot aja. Dia pun tahu apa benda drop shot ni. Main badminton drop shot tapi bola tanggung apa buat? Apa buat? Smash lah. Itu pun backhand aja. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala